Ini bab tentang berdiri di atas binatang, yakni di atas kenderaan. Binatang yang dijadikan sebagai kenderaan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Janganlah kamu menjadikan belakang binatang-binatang kamu sebagai mimbar. Kerana Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikannya untuk kamu, yakni sebagai kenderaan yang boleh menyampaikan kamu ke negeri yang tidak boleh kamu sampai kepadanya melainkan dengan berpenat lelah, dengan bersusah payah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi untuk kamu, yakni tanah. Bumi yakni tanah untuk kamu. Oleh itu hendaklah kamu sempurnakan hajat kamu di atasnya, yakni di atas tanah, yakni bukan di atas belakang binatang. Babun fil janaib. Ini bab tentang binatang-binatang yang dibawa bersama tanpa dimuat di atasnya apa-apa dan tanpa dinaiki. Itu al-janaib. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Hind, katanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada unta untuk syaitan dan rumah-rumah untuk syaitan. Adapun unta syaitan itu aku sudah tengok, sudah nampak, yaitu dalam bentuk seseorang daripada kamu keluar dengan membawa beberapa ekor untanya yang telah dijadikannya gemuk, yang telah dibuatnya gemuk, jadi gemuk unta, maknanya kerana diberi makanan yang cukup. Dia sendiri tidak menaiki mana-mana satu daripadanya, dan lalu dekat saudaranya yang telah yang qadim quti'a bihi, itu satu, maknanya yang tertinggal di belakang kawan-kawan dia yang seperjalanan. Itu makna qadim quti'a bihi, satu. Yang kedua makna dia yang sudah tidak mampu berjalan, sudah tidak mampu lagi berjalan, makna dia perlu naik kenderaan, tetapi tidak dimuatnya saudaranya yang penat dah tu. Adapun rumah-rumah syaitan saya belum nampak lagi. Sa'id selalu berkata, saya rasa atau saya percaya, boleh juga, tak ada lain dah rumah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai rumah syaitan itu selain daripada Aqfas asal maknanya sarang, sepasara burung. Tapi di sini maksudnya haudaj. Haudaj itu segeduk orang letak atas unta. Saya nampak tak ada lain selain daripada ni lah maksud Nabi itu, iaitu segeduk yang ditutup oleh orang dengan sutera, mana dihiasi orang dengan sutera. Babun fi sur'atis sayr. Ini bab tentang cepat berjalan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu bermusafir pada ketika subur, pada ketika tidak kemarau lah, itu satu makna dia. Satu lagi, kalau kamu berjalan di kawasan yang subur,
kawasan hijau. Fa'atul ibil haqqaha, kamu hendaklah memberikan kepada unta haknya. Bagilah kepada unta yang di kenderaan kamu itu haknya. Dan kalau kamu berjalan pada musim kemarau, maka percepatkanlah perjalanan. Atau di kawasan yang kering kuntan, macam kemarau lah. Kalau kamu berjalan di tempat, di kawasan seperti itu, ada dua boleh makna dia. Fa asri'us sayr, maka hendaklah kamu mempercepatkan perjalanan. Jika kamu hendak berhenti di penghujung malam, itu makna ta'ris. Idza aradtum ta'ris, jika kamu hendak berhenti di hujung malam, jadi bercadang nak berhenti di mana-mana di hujung malam, fatanakkabu 'anil tariq, maka jauhilah daripada jalan tempat orang lalu lalang itu. Maksudnya jangan duduk tengah jalan. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah daripada Nabi SAW, sama seperti makna hadis yang tersebut tadi. Cuma selepas daripada katanya fa'atul ibil haqqaha tu, selepas itu dia ada kata begini, wala ta'addau al-manazil. Boleh juga kita kata la ta'adu, tapi la ta'addau lebih molek lagi. La ta'addau al-manazil, tapi janganlah sampai kamu tinggal tu kawasan tu, pergi jauh sangat. Siapa di luar daripada kawasan tu, janganlah pergi ke situ, tepi saja sudahlah. Janganlah pergi jauh sangat. Siapa keluar daripada kawasan tempat tu, itu mana manazil, itu tempat-tempat yang ada rumah. Katakanlah kawasan yang ada rumah di situ, situlah. Janganlah pergi siapa tinggal kampung tu, nak mengelak pun daripada jalan tu, siapa pergi jauh gitu rumah. Tidaklah maksud gitu. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bid-duljah." Hendaklah kamu berjalan pada waktu malam. Fa innal arda tutwa bil lail, kerana bumi dilipat pada waktu malam. Bumi dilipat pada waktu malam. Maksudnya kerana perjalanan malam itu cepat sampai. Perjalanan pada waktu malam itu membuatkan kita cepat sampai. Itu maksud lipat bumi itu. Babun rabbud dabbah ahaqqu bi sadriha. Ini bab tuan punya kenderaan binatang, maksudnya binatang di sini binatang yang dijadikan kenderaan lebih berhak untuk duduk di hadapan, di bahagian hadapan binatang dia. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Buraidah, katanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan kaki, tiba-tiba datang seorang lelaki, bersamanya ada himar. Dia pun kata, wahai Rasulullah, naiklah. Dan dia mundur ke belakang. Dia mundur ke belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tidak, engkaulah lebih berhak untuk naik depan, untuk naik dia bahagian hadapan himar kamu itu, kecuali kalau kamu berikan hak itu kepada saya. Kata orang itu, saya berilah hak itu kepada Tuhan. Baru Nabi SAW naik, yang duduk depan. Babun fid dabbah tu'arqabu fil harbi. Ini bab berhubung dengan binatang. Semuanya binatang ini maksudnya kenderaan yang dipotong urukubnya, yang dipotong urat ketingnya. Urkub itu maknanya urat ketingnya, keting. Ini kan atas buku lali, atas apa ni, tumit kita. Sampai ke peti itulah. Sampai ke bawah lutut tu.
Orang antara itulah kita panggil orang keting. Orang keting. Ini berhubung dengan binatang yang dipotong orang ketingnya dalam peperangan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, katanya ayah saya yang menyusukan saya, dia salah seorang daripada Bani Murrah bin Auf, menceritakan kepada saya dia ada dalam peperangan itu, yaitu peperangan Mu'tah. Katanya, demi Allah, saya semacam nampak lagi Ja'far ketika dia melompat dengan meninggalkan kudanya yang berwarna merah kehitaman itu. Lalu aqaraha, dia memotong urat keting. Aqara asal maknanya sembelih, yang ini mematikan binatang itu. Dia bunuh binatang itu, yang ini kuda dia, itu aqara. Tetapi dalam tajuk dia buat, dia potong orang keting dia. Thumma qatala al-qauma, kemudian dia berperang dengan pihak musuh sehingga terbunuh dia. Kata Abu Dawud, hadis ini tidak kuat. Sekat dulu. Nah, kita tengok pula. Ini bab berkenaan dengan berdiri di atas binatang, yakni di atas kenderaan. Ada larangan lah, ada larangan daripada berdiri di atas binatang. Mana kita tak boleh duduk caca atas binatang, tak boleh duduk caca. Apa? Tak sesuai, mudah jatuh. Kalau jatuh tu, kalau kuda tu tinggi, tidak patah pun geliat tu lah. Tu kalau kuda. Kalau tu nak berlari, kita duduk caca dah tu, nak menunjukkan bisa kah kalau ke mana. Kalau duduk caca, bila duduk caca tu musuh nampak sedang molek lah, panah pun kita jatuh situ. Ni kalau dalam perang. Kalau tidak dalam perang pun biasa-biasalah. Kita kata zaman dulu kenderaan dia binatang tu kan gerak-gerak hidup. Kalau zaman dulu naik motor duduk caca, jadi nak sabar kau buat gap dia duduk caca. Kita kata, ataupun boleh duduk, kita duduk caca, tak pernah sabar duduk caca, kita duduk caca, ikutlah kenderaan gapo. Naik bah kau, naik atas bumbun duduk caca. Kalau lari itu boleh kira lah kita kata duduk caca. Itu pun kalau ada tempat duduk lah. Apa duduk caca? Duduk caca ni banyak juga keadaan yang menunjukkan betul seseorang itu, nak menunjukkan bisa dia, gagah dia, hebat dia. Ada juga lagu tu. Ada juga kalau duduk caca tu memang sesuai pun duduk caca tu, tak apalah. Kalau macam atas lori tu ramai, lepas tu tutup molek tu, lepas tu kalau duduk tak apa cuci misalnya, kita kata boleh kira. Tapi kalau hak tak pernah sabar lah, hak tak pernah sabar, misalnya mutu, hak tu tak pernah sabar benar. Tapi orang lain ni pandai-pandai belaka, boleh terak, boleh kan naik motor. Orang sampai itu pun cuma dia tak ada motor, dia naik kuda. Hak bisa naik kuda tu, dia naik ke tepi. Tak dapat orang tu dia duduk kerabak ke tepi. Tak boleh pergi perang, musuh tak nampak dia. Bisa lah. Jadi kepandaian tu macam-macam. Duduk pos ni ala ke belakang, ala muka ni ala ke belakang. Kuda. Tapi boleh pergi sebetulnya lah. Hebat kan tu. Kalau duduk caca apa tak jatuh, kuda derah lagi, tak jatuh. Bisa lah. Ada ketikanya boleh buat gitu. Tapi Nabi SAW tak bui kalau tidak perlu sangat, dan kalau kita tak pandai dan tak ada keperluan. Adapun dia sendiri pernah buat, ada di dalam syarah pun ada sebut. Jadi larangan ni
Jangan jadikan belakang binatang kamu tu sebagai mimbar larangan kepada orang lain yang tidak perlu. Dia pernah, Nabi SAW duduk cacat atas belakang unta, tapi itu perlu. Dia nak royak sesuatu, kalau duduk bawah tak dapat, ramai orang, jadi duduk cacat. Lepas unta dia tu jenis rak molek, tidak duduk lopak tak terkalu. Tapi kalau jenis lopak tak terkalu, jatuh. Ada sebab dia. Kalau dia duduk cacat, tak apa lah. Jadi dia nak royaknya, kalau nampak dia duduk cacat, itu bukan sunnah. Bukan nak suruh kamu buat lagu tu kata saja-saja. Kalau perlu, kalau binatang kita tu rak molek, boleh. Tapi kalau dalam keadaan biasa-biasa ni, tak boleh gitu. Tak boleh begitu. Sebab apa? Boleh memudaratkan kamu. Boleh memudaratkan kamu. Binatang itu tak ada apa, kamu lah. Jadi kalau kita ni nak pergi perang, moga cerita bab perang ni lagi bab jihad lagi ni. Kalau nak pergi perang, hak sepatutnya kita geliat kaki perang tu, bila di medan perang sungguh tu, geliat kau patah kau, putuh kau kalau sampai gitu, tetok. Ni tak ada apa-apa lagi, tak ada siapa mana. Hak sepatutnya geliat medan perang tu, geliat kada jatuh, buat tercuak, duduk cacat atas belakang kuda tu. Jadi sia-sia lah. Tak sepatutnya guna tempat dia, guna tempat dia. Itu maksud hadis ini. Mana buat sesuatu tu biar kena tempat dia. Kalau tempat duduk kursi, jangan dia letak kaki, kita kata. Duduk punggung boleh lah. Ni naik duduk atas ni. Kan kalau tempat-tempat terutamanya tempat-tempat tunggu bah ke apa tu kan, dia naik duduk atas ni, tempat nyanda ni. Hak tu kecil je. Tempat duduk ni dia letak kaki. Macam mana orang lain mari tak gamuk nak duduk. Benda-benda lagu tu lah ni. Benda tak sesuai buat tu. Bukan untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala buat binatang tu, kenderaan tu untuk kita. Kita kena tahu apa maksud dia. Jadi sebagaimana sepatutnya kita guna dia. Jangan mudarat dia, jangan mudarat kita. Biar siapa maksud? Maksud sebenarnya ialah supaya Tuhan kata dalam Quran. Ini dia penting. Lituballighukum ila baladin lam takunu balighi illa bisyiqqil anfus. Ini bahagian dia Quran tu. Jadi dia masuk. Dia masuk orang panggil iqtibas. Dalam ilmu balagha dia ambil tu. Quran tu bubus sini. Jadi Nabi SAW dia kecek kadang-kadang dia guna Quran juga sebahagiannya, sebab kekuatan bahasa Quran itu memang tidak dinafikan, memang kuat, memang lebih. Jadi dia syapu dengan hal itu, dengan Quran itu. Dalam Quran Allah SWT sebutkan binatang ni dia boleh menyampaikan kita ke tempat yang kita tak boleh sampai sebagai kenderaan. Kalau kita boleh sampai pun penat benar lah, letih benar lah kalau jalan kaki. Itu tujuan dia. Jadi tujuan dia tu kita kena guna molek lah, kena guna molek lah untuk tujuan tu lah. Kalau sampai gitu, lepas tu kalau nak sembelih makan, sembelih molek. Ataupun kalau binatang ni sebab apa? Di suatu ketika dahulu zaman Nabi SAW dilarang sembelih kuda. Sebab itu ada khilaf antara ulama sembelih kuda ni boleh makan ke tidak, ada khilaf. Hak kata boleh tu, dia kata hak tu terikat dengan zaman tu je. Sebab takut jadi kurang kenderaan ni. Kalau kau nak makan kuda, lepas tu nak naik, nak berjalan jauh, nak cepat lagu mana. Jadi kuda tak makan gol lagi, makan lembu, unta kau gapo kau boleh kira. Unta tu pun kalau nak kira buat kenderaan juga, tapi dia tidaklah kenderaan sepenting kuda, sebahar kuda. Paham gitu mu buat makan daging nak kau dia nak kira sedap, bukan sedap mana pun. Hak tujuan sebenarnya untuk kita naik, terutamanya dalam bab perang ni, untuk pergi berjihad lah. Hak tu lah kenderaan yang paling istimewa, paling molek, paling lebih pada masa tu. Kalau nak duduk cacat, nak kecek, nak ceramah, nak kapal pun duduk atas tanah lah. Sebab Tuhan buat tanah ni untuk tu. Tanah
Iyalah, memang dia musim juga, tapi kita tak serah. Tidak kata kita boleh jatuh, guli bating, sebab bergerak kuat macam dengan kuda tu. Tidak. Jadi kalau nak tunaikan hajat kita, turun. Turun, jangan duduk atas kuda tu, atas unta tu apabila nak kecek. Tak perlu, kita buat hal lain lah. Kita buat mimbar, kita buat podium, kita buat pentas, atas tanah baru jalan tu tempatnya kalau nak kecek. Ataupun nak buat benda-benda lain di bawah atas tanah, jangan buat atas tu, tidak sesuai. Misalnya kita kata atas kuda tu nak berok pula, jadi pakai berok atas tu, tak sesuai tu. Boleh, tapi tak sesuai, kita pun tidak selesa. Lagu mana kalau nak berok? Turun lah, cari tempat itu, tempat yang sesuai atas tanah, itu tempat dia kalau sesuai. Jadi Nabi SAW ajar kita benda-benda lagu ni, benda-benda lagu ni. Kadang-kadang walaupun benda-benda lagu ni, orang manusia ni hak cetek lah, hak tidak dalam, dia tak terfikir. Dia buat bila orang tegur, ya lah juga, dia tak nampak benda-benda begitu. Jadi atas tanah, untuk menunaikan hajat kamu buat atas tanah. Ini tempat yang paling sesuai. Gapo pun nak buang air ke, nak berceramah ke, nak gapo, sini atas tanah, jangan atas kenderaan. Sebab apa? Nabi sayang kepada kita. Ada kalanya Nabi SAW tu dengan kita, dia sebagai ayah. Dia sebagai ayah. Bila ayah, takutlah. Kalau orang lain suka sakak tak ada nak ayat benda-benda lagu tu, dia takut, fikir takut geliat kan susah. Patah kau susah, sakit lama. Sebab dia jadi susahnya, dia sendiri juga ya susah. Pergi cari tu bomo kau gapo kau dah, pergi hospital kau nak belak, dah patah, susah juga. Jadi dia ayat dulu lagi. Ni Nabi SAW ajar kepada ibu bapa, ajar kepada pemimpin-pemimpin, hak mana-mana sesuai dengan dia tu. Kenapa dia sepatutnya royak? Dia kena royak lah. Jangan tak royak. Jangan tak royak. Royak apa-apa yang sesuai, apa-apa yang patut. Kalau ada nak menikah, jangan malu-malu. Mak tu royak molek. Lagu mana cara melayan? Suami ke apa? Kadang-kadang dia tak reti, tak tahu. Ada juga setengah-setengah tu lebih pada maknya pula. Tu tak kira dah tu lebih pada mak ayah ada juga. Dia kena royak. Kalau kasar, tak boleh kasar sangat dengan orang Tino. Pesan ke anak tu, pesan, dia kena pesan. Kenapa dia yang patut? Nabi SAW pun pesan umat dia buat benda yang sesuai dengan keadaan. Jangan buat tak pernah sabar pun buat juga. Itulah maksud dia hari ini. Di sebalik hadis ni, itulah maksud dia. Jadi larangan ini sebenarnya tidak haram secara mutlak. Kalau haram dia tak buat. Nabi sendiri ada buat. Jadi buat tu tengok keadaan. Kalau tidak, makruh lah. Makruh. Ada kalanya kalau mudarat, pasti dah mudarat, haram. Begitulah, jadi berubahlah keadaan. Hukum tu mengikut keadaan. Babun fil janaib. Ini bab tentang kenderaan-kenderaan yang dibawa saja-sajalah, kosong gitu, tanpa dinaiki dan tanpa dimuat barang-barang di atas belakangnya. Ini kalau zaman itu binatang-binatang lah. Kalau lain ni kan kereta, kereta kita tu, kereta tu kosong, dia tidak naik, dia tidak boleh juga kau orang tumpai, biar orang tumpai nak lagu tu. Zaman itu unta ataupun kuda ataupun lain-lain kenderaan. Riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata Rasulullah SAW ada bersabda, nanti akan ada unta untuk syaitan-syaitan, rumah-rumah untuk syaitan-syaitan. Nanti akan ada unta untuk syaitan. Rumah pun ada juga untuk syaitan. Fa amma ibilus syayatin faqad ra'aituha. Jadi hak bahagian ni, fa amma ibilus syayatin ini ada khilaf di antara ulama.
sama ada ia masih kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ini kata-kata Abu Hurairah. Ini fa amma ibilu syayatin faqad ra'aituha yakhruju ahadukum, seterusnya sampai kepada wa amma buyutus syayatin falam araha. Sekat tu sama ada hak ni kata-kata Nabi, sabda Nabi juga, atau ia hanya kata-kata Abu Hurairah. Khilaf di antara ulama hadis. Mana ada yang mengatakan yang ni bahagian tadi mudraj. Ini satu contoh hadis mudraj. Mana tak perasan, dia tak rayak. Faqad ra'ait, aku dah tengok dah, aku nampak dah. Tengok dah. Aku tu siapa aku? Aku tu Nabi ke Abu Hurairah? Tak jelas. Dia tidak pisahkan ayat ni sehingga jelas sama ada hak dia ke atau hak Nabi, tak jelas. Ini Allah panggil hadis mudraj. Hadis yang seumpama ini kadang-kadang cukup mengelirukan, jadi boleh mengelirukan. Dengan sebab tu dalam usul hadis apa dia belajar molek lah, kena jaga jangan sampai jadi keliru. Lepas pada tu kana Sa'id yaqul wa amma buyutus syayatin falam araha. Kana Sa'id yaqul la uraha. Sa'id ni anak murid kepada Abu Hurairah, ataupun perawi yang mengambil hadis ini daripada Abu Hurairah. Dia kata la uraha illa hadhihi al-aqfas, sampai ke akhir itu jelas ini adalah kata-kata Sa'id perawi itu, bukan kata-kata Nabi dan bukan juga kata-kata Abu Hurairah. Sebab apa dia pisah? Dia sebut tu kana Sa'id yaqul, Sa'id selalu kata bila sampai sini, bagi saya saya tak ada nampak lain dah melainkan segeduk-segeduk orang duduk pasal kelambu daripada sutera itulah, tak ada lain dah. Dia kata Sa'id tu perawi itu, dia mentafsirkan, menghuraikan makna rumah-rumah syaitan itu. Rumah-rumah syaitan itu aku tak tengok lagi. Jadi maknanya hak kata gitu tu Abu Hurairah lah. Abu Hurairah. Sa'id kata nampak dia tak ada orang lain. Hak tu. Itu pendapat dia. Jelas di sini tak ada keliru. Tetapi hak bahagian atas tak ada keliru. Setengah ulama kata itu masih lagi kata-kata Nabi SAW. Kalau kita terima apa boleh, Nabi tak tengok lagi, dia sekadar tengok rumah apa ni, unta syaitan, untuk syaitan itu saja. Pada dia tengok. Jadi unta syaitan itu lagu mana? Unta syaitan tu bukan unta tu milik syaitan. Syaitan tak ada milik, hak tu dia juga. Tetapi bila perbuatan itu tidak sesuai dengan kehendak syariat, dengan apa yang dianjurkan oleh syariat, maka selalu Nabi SAW kaitkan dengan syaitan. Sebab Allah tidak nak begitu. Dan Allah tidak nak begitu, sebab dia nak begitu. Hak suka lagu tu, hak suka lagu tu syaitan lah. Hak kenal lagu tu syaitan. Jadi dia, ini orang panggil isnad, isnad kepada syaitan itu. Lagu mana? Satu orang bawa sekali dengan dia banyak ekor kuda ataupun kenderaan-kenderaan lain, kosong. Dia naik pun dia pun tak naik, bawa saja. Nak kata, boleh dia kata orang lain dia baru beli ke banyak ekor tu, dia eret tu, dia naik seekor tu, dia naik. Nak kata gitu dah saja aja pesing orang sampai itu. Enggak kalau kita kan tak paling kalau sampai ni, tapi dia nyahu dah habis ni. Lagu itulah cara nak nyahu, nak menunjuk ke orang dia kaya, dia ni lebih, dia ni orang mulia, orang yang bangsawan. Tengok eret kuda tu berapa ekor di belakang saja-saja. Jadi itu satu tanda seseorang tu nak menunjukkan diri dia.
Lepas tu dalam hati dia serah, tak ada orang lain seperti dia. Dengan maksud nak menunjuk riak lah. Riak. Buat gitu tu bukan apa, nak suruh pakai kelih belakang, pakai jenguk belakang lah. Budak-budak tua pun jenguk, paling tengok pasal apa tu, mahal berapa tu, sepelan ni lah, bawa letak depan rumah macam-macam kata mahal tu kan. Dengan ada dalam hati tu, nak baiki hot tu lah. Jangan ada lagu tu. Kalau ada lagu tu punah, boleh ke syaitan lah. Tak boleh nak nyahu, nak menunjuk ni tak boleh. Ada keperluan tak apa, boleh pakai mahal setara mana pun. Tapi jangan ada dalam hati tu nak menunjuk, nak menyatakan kita ni kaya, lebih bangsawan, mulia, jadi hebatlah, orang pun tak berani lah. Kalau boleh tabik lah. Gitu. Dia nak orang ni tunduk, ngalah kepada dia, panggil dia tuan, sukalah dia lagu tu. Tokek kau, misalnya panggil tokek kau, suka. Tak boleh lagu tu. Islam tidak ajar lagu tu. Walaupun kita ni lebih setara, tak boleh. Dengan maksud tu lah ni, padahal dia tengok saudara dia mana seugama lah, saudara seugama ada tu letih, jelepek situ, tak boleh nak pergi. Pasal apa? Letih dah perjalanan. Sama ada binatang dia, muka binatang kan mati tengah jalan kau. Saya dia berjalan sekali dengan saya dia pak ke depan dah, tinggal dia seorang. Tak tanya dah khabar orang ni mari mana, tak aja gilih ni orang ni. Apa? Duk guling tepi jalan. Sebabnya letih. Tak cekak dah. Kenderaan dia naik mati tengah jalan. Jadi tak ada lah dia. Tak boleh pergi sekali dengan saya dia. Ataupun kalau tidak ketinggalan dengan saya dia tu letih terlajak dah. Tak mampu dah. Tak ada kenderaan. Jadi kena tunggu lah. Sepatutnya dia boleh pergi lagi. Nak jalan malam-malam ni pun tak tahu mana, pakai duduk cokos itu. Tak tanya khabar dah. Tak fikir hak tu. Itu maksud dia tu. Jadi ikutlah kenderaan tu yang boleh berubah. Masa tu nyahu habis kalau kuda dia pakai kelih liar mata-mata pakai kenal lah mana-mana. Orang tua-tua tu kalau orang muda ingat tu nak menatu lah, muka kaya. Zaman ni orang kata cara dah, tapi orang cara kau kereta pula. Kalau semua ada kereta, orang tak kelih pula kata. Orang kelih kau kapal terbang pula, dia ada kapal terbang kau tidak, helikopter dah. Takut tu manusia, tapi benda serupa ya, penyakit tu serupa ya. Hak tolak alat saja lain. Sifat manusia tu nak menunjuk kelebihan dia, kekayaan serupa ya, bahan saja berbeza. Nabi SAW sekat dah benda ni, larang dah, tak boleh. Bukanlah itu caranya. Nak memiliki kenderaan banyak tak apa, bukan dia kata salah ke banyak tu dah. Apa yang duduk depan orang ramai tu apa? Apa? Maksud dia tak ada lain, nak menunjuk-nunjuk. Tu yang jadi tak boleh. Jadi unta-unta dia tu adalah unta-unta syaitan. Kalau kuda pun sama, kalau kereta kau pun sama, serupa je. Serupa. Tapi hak rumah-rumah syaitan tu saya tak nampak lagi. Lagu mana maksud rumah-rumah syaitan? Rumah-rumah syaitan. Lepas tu Syekh Sa'id perawi dia kata, saya kata perawi hak bawah dia lagi dah kata. Perawi hak bawah dia tu Abdullah bin Abi Yahya. Dia kata Sa'id selalu kata, Sa'id ni hak atas pada dia, ambil daripada Abu Hurairah. Dia kata saya tak ada nampak lain dah. Hak ni hak kata rumah syaitan ni selain daripada segedup-segedup. Akfas itu asal mana dia? Sarai burung. Qafas itu makna sarai burung, asal makna dia. Kayak kecil kali segedup tu. Gak dia orang zaman itu segedup tu nyahu dah. Nyahu kalau kita orang zaman ni orang biasa tak sih. Tapi itulah adanya pada masa tu. Raja pun nak yang tu. Cuma beza dia hias kan. Hias lah ke mana? Hias apa ni, tudung dia tu daripada sutera. Nak menunjukkan kebesaran belakang tu, kebesaran yang palsu. Apabila kalaulah Tuhan dia marilah ni, bodoh aku kata teruk sungguh aku. Tengok Tuhan orang biasa, aku raja pustaka tu.
Dia akas tu gitu, tapi Tuhan tidak buat gitu tu lah. Tak ada apa. Jadi hak tu dah dia kata, ini pendapat dia. Tak mesti betul pendapat dia tu. Kalau kita kekalkan hak Nabi kata tu untuk syaitan, rumah untuk syaitan, luas lagi boleh begitu. Rumah lama-lama orang tinggal, lepas tu syaitan pergi beratu rumah tu. Rumah syaitan juga tu orang panggil tu. Tebal lagi situ. Jadi macam-macam. Demam lah, sakit lah, macam-macam. Rumah hatu dah jadi. Boleh berlaku benda macam tu. Boleh berlaku. Hak kata untuk syaitan, untuk syaitan, untuk yang digunakan untuk benda-benda maksiat, syaitan. Tak kira. Untuk kau kuda, kau kereta, kau gapo. Itu untuk syaitan. Tidak semesti dalam bentuk ni, dalam bentuk menunjuk-nunjuk. Dalam bentuk lain pun ya Allah berlaku lah, asalkan bercanggah dengan ajaran Islam. Kau Islam tak ajar lagu tu. Nabi SAW tak kenal lagu tu. Tiba-tiba dibuat, boleh kau syaitan lah. Boleh kau syaitan. Jadi maksudnya Nabi di sebalik cerita ni, apa dia ni, muka kita jangan lupa hilang pucuk lah, kata jangan hilang pucuk. Cara kau jihad ni, nak ayatnya kenderaan ni hak pandai berguna sekali, kita kena tahu gapo dia, untuk gapo kenderaan kita ni, untuk gapo sebenarnya. Hak kemuncaknya kalau dari segi agama, untuk menegakkan agama Allah. Kalau siapa perang kena guna tu, barulah ada faedah, barulah untuk Allah, bukan untuk syaitan. Barulah ada pahalanya, ada ganjarannya, ada kelebihannya. Kalau tidak untuk tu, rugilah. Sepatutnya kamu guna dalam keadaan berapa ramai orang yang tak cukup kenderaan nak pergi perang, sepatutnya kamu bui. Ni kamu dah menunjuk-nunjuk pula. Itu tak ada faedah. Adakah kurang pahala? Boleh dosa ada. Nak boleh pahala? Tak ada. Rumah-rumah pula betul juga. Rumah-rumah untuk maksiat. Rumah dia tu jadi rumah maksiat. Maksiat lah ke mana? Kan banyak kan rumah-rumah pelacuran. Dia tahu dah, dia pergi sewa. Orang nak rumah pelacuran dia tahu. Ataupun dia sendiri buat. Tu rumah syaitan lah tu. Tidak semestinya dalam bentuk segeduk tu. Orang sampai dulu dia nampak segeduk je. Dia tak nampak dah lain. Luah, cuba kita pandai luah. Pandai dengan luah. Jadi kita nampak Nabi SAW kata tu sesuai belakang tu sampai ke bila-bila. Segeduk tu orang tak guna dah. Segeduk tu tak ada sama dia nyoh, tak ada sama dia paling pun kalau lah ni. Nak ke dia orang tak naik tu dah. Jadi benda lain hak maksudnya pengajaran di sebalik tu. Hak tu hak ni. Seterusnya babun fi sur'atis sayr. Ini bab tentang perjalanan yang cepat atau cepat perjalanan. Cepat perjalanan. Semua nak cepat. Hak tu jadi ada kapal terbang kapal tu. Tak pada dengan kereta sampai lah ni naik kapal terbang. Jet dah. Nak cepat. Semua nak cepat. Jadi nak cepat ni salah ke? Tidak salah. Tapi nak cepat pun kena tengok juga keadaan. Keadaan tu, kalau kata lah ni kenderaannya tidak sepa sampai gitu, tidak sepa unta atau kuda ke apa pun, dia ada keperluan dia. Main tak berhenti, panas juga enjing. Kapal terbang pun, kereta pun, dia kena berhenti juga. Walaupun tidak nak pergi makan rupuk dia tu tak ada. Bubuh lah apa-apa. Minyak ke apa-apa yang perlulah. Relax kosmita kita pun jadi tenang, jadi cergas, tidak kata letih, tidak jadi ngatuk, hilang ngatuk kita. Jadi kena berhenti ada ketikanya nak cepat pun. Jadi Nabi SAW kata, kalau kamu berjalan pada ketika musim subur, di musim subur
berilah kepada unta kamu haknya. Jangan kira kita kira nak sampai cepat. Unta lapar dah, tak cari bahaya semacam bahaya semacam nak suruh dia lari derah. Sekeliling tu ada dah tengah jalan tu tempat-tempat yang boleh kita berhenti, boleh dia makan rumput, minum air ke apa, tak berhenti. Kira nak sampai cepat, tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Terutamanya binatang kita jadikan kenderaan itu binatang dia hidup. Dia boleh sakit, dia boleh gapo. Kalau kita nak pakai lama, nak bertahan lama, kena jaga molek lah. Kenderaan lain pun sama gitu juga. Kalau awak lasak-lasak sangat, tak tahan lama. Tu je lah. Jadi hak ni pun kena bui. Barulah kita kata orang Islam sungguh. Kalau tidak, orang kafir pun dia reti benda lagu tu. Dia reti. Jadi orang Islam sepatutnya lebih-lebih lagi lah. Jadi kena berhenti, bui dia rehat, bui dia makan daun-daun kayu kalau zaman itu, rumput dan sebagainya. Bui dia makan, dia minum air secukupnya. Lepas tu berjalan pula. Kita pun dah rehat juga, kita pun dah relax juga. Molek lah lagu tu lah caranya. Jangan kira nak cepat saja. Sama juga kereta kapal terbang pun dia berhenti juga. Dia ada juga transit sana sini tu, berhenti. Nak ambil penumpang lain kau dengan maksud gapo kau tak kira lah. Nak ubah minyak kau tak ubah minyak, dia perlu. Dia perlu. Jadi bila perlu tu kita kena bagilah hak dia. Jadi ini Islam mengajar hak. Binatang tu pun ada hak juga. Bukan manusia saja ada hak. Maknanya kalau kita langgar hak ni siapa dia teraniaya, terseksa, dosa kan? Dosa juga. Kalau dengan kereta kita tak ada dosa, bukan dia tidak hidup tapi tak ada dosa pun seksa juga dia. Banyak bunuh tu ya, tak ada apa. Sebab tu Nabi tak boleh naik ramah sangat atas binatang tu. Kalau kita learn ni kereta motor pun jalan juga. Kalau untuk 2 orang tu kita muat 4 orang 5 orang, bahaya pun jalan juga. Motor tu berat ramah ni, banyak bunuh tu. Sebab tu dia tak boleh. Jadi hak dia tak bui itu bukan masalah dosa pahala ke apa. Setengah-setengah tu dia tak bui tu. Itu orang panggil irsyadi. Kalau larangan nahi irsyadi. Kalau amar dia suruh amar irsyadi. Irsyadi ni maknanya faedah dia tu berkait dengan dunia. Tak ada kena-mengena dengan akhirat. Tak ada kena-mengena dengan dosa pahala. Tapi benda tu berkait dengan kepentingan dunia kita. Dia royak juga benda lagu tu. Misalnya naik beri makan kepada binatang. Hak ni ada ni. Kita boleh berdosa tu dengan sebab tu. Dengan sebab tak bagi hak dia. Tapi kalau katakanlah mutu nak dosa ke dia, kita nak berdosa dia. Tapi hak kita kan bukan hak orang lain. Kalau hak orang lain pun tak boleh bangat bunuh. Tu jangan kira nak cepat sapa saja. Pakai orang cepat sapa nak motor derah ataupun naik kereta derah ngata. Bahaya juga lagu tu. Jadi kena ambil kira semua tu. Apalagi kalau dalam perang. Muka cerita perang jangan lupa tu. Hak tu ada semua padahal ni tak ada jelas ni sebut perang. Tapi zaman Nabi dulu nak ceritanya biasa sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi ni bila bermusafir dia musafir tu untuk pergi perang. Untuk pergi perang. Jadi musafir ni tidak nak pergi makan angin, nak pergi perang. Jadi dalam masa perang tu pun dia kena ambil kira juga keperluan kita, keperluan kenderaan kita, kena ambil kira belakang. Jangan kira sekali saja. Perlu rehat. Kalau kita tak rehat sampai ke tempat tu letih lah. Nak perang lagu mana? Jadi kalau dalam keadaan perang lagilah kena jaga. Kalau kita sebagai tentera lagilah kena jaga. Orang biasa ni pun kena jaga kenderaan dia, diri dia kena jaga. Kalau nak pergi perang lagilah kena jaga. Sebab apa? Depan tu musuh tu tunggu kita. Musuh wak letih-letih kan boleh dia lah. Dengan sebab tu dia kena ada berhenti-berhenti tu. Tempat mana hak perlu berhenti. Satunya di musim subur fil qisb. Satu lagi di kawasan, di tempat yang subur. Boleh kedua. Kalau kita berjalan sampai tempat subur, berhenti.
Bagilah kepada unta haknya. Dan kalau berjalan pada musim kemarau, kalau musim atau di tempat yang kering kontang, supaya kemarau lah tempat tu, maka kamu percepatkanlah perjalanan. Tak sudah lama-lama lah situ, cepat. Sebab tak perlu buat apa dia selus-selus itu. Kena cepat-cepat. Kalau cepat-cepat lagu tu, sebab kita naik kereta ni lah, tempat-tempat yang bahaya, cepat-cepat lah. Lalu jangan duduk nyanyi pula situ, kabak demo susah lah pula. Tempat-tempat dalam hutan, dalam hutan nak gerti buat ke dia, gitu cepatlah. Kalau dalam anda tu ada juga bila-bila nak hitang apa-apa kau, ada kedang apa kau, nak sabarlah. Kalau slow ni tengah hutan, slow buat ke dia, derah lah. Kalau sampai gitu slow benda lain mari pula. Benda lain mari. Zaman lain ni pun sama serupa juga. Zaman lain ni pun gitu je. Kalau nak berhenti di hujung malam, itu orang panggil ta'ris. Kalau nak berhenti di hujung malam, tak apa, boleh. Biasa Nabi SAW selalu buat gitu dalam perjalanan dia. Jalan, hujung malam dia berhenti rehat situ. Boleh berhenti, tapi jangan berhenti tengah jalan. Pergilah jauh sikit. Tepi tu susah orang lain nak lalu. Susah orang lain nak lalu. Ataupun kalau zaman kita lah, derahnya naik, muka gelak tak nampak, tepuh kita kan boleh mati, tak ada pasal-pasal. Boleh sakit kita. Jadi jangan duduk tengah jalan, pergi ke tepi lah. Kalau nak pasal kemah ke, tidak pasal kemah pun nak duduk ke tepi, biar orang boleh lalu dengan selesa. Jangan mengganggu perjalanan orang. Itu anjuran Nabi SAW. Molek tu, kalau kita campur dengan hadis hak kemudian ni, hak kemudian dia kata sepuluh tadi juga, cuma selepas dia kata berilah kepada unta haknya, dan kamu janganlah pergi jauh sampai meninggalkan kawasan tu. Hak kata suruh pergi ke tepi sikit ya, bukan siapa suruh pergi jauh. Sebab kalau pergi jauh penat pula nak mari ke jalan ni, nyusah tak ada pasal gerak ke dia jauhnya. Jadi dekat-dekat tu sudahlah. Jadi benda-benda lagu tu pun dia royak. Sebab kadang-kadang kita ni ialah tak habis kebodohan, tak kira, tak berhitung oleh. Pergi jawab ke dia, dah ada dekat-dekat tu sudah. Jadi pergi tu dah suruh Nabi suruh lari daripada jalan. Lari tu jauh sangat, tidaklah dia suruh lagu tu siapa keluar daripada kawasan tu. Lepas tu nak mari tidak nak pakai jalan tu pula kan, mari situ pula kan nyusah menak saja. Jadi maknanya jangan buang masa. Jadi gunalah masa tu dengan sebaik-baiknya. Jangan memenatkan diri sendiri. Dalam perjalanan tu cari yang paling menyelesaikan kita. Cara lagu mana? Tapi kena jaga juga orang lain. Jangan selesa kita saja. Kita selesa kita, orang lain pun biar selesa juga. Supaya juga hak ni pun kalau untuk perang pun sama juga. Jadi jangan kira sebentar kalau kita nak pergi berjihad ni moga kerana Allah kan molek kan besar pahalanya, ada kelebihan banyak. Ada kelebihan banyak, kita tak kira. Patutnya kita dapat kelebihan apa nak pergi jauh. Pasal kamu tengah jalan. Tak boleh lagu tu. Metakkan kita nak buat benda berkebajikan, benda ada fadilah, ada kelebihan pun kena ambil kira juga orang lain tu. Jangan kira kita saja. Betul dah kita nak apa kebajikan tu, tapi kena ambil, jangan sampai menyusah kat orang. Jangan sampai menyusah kat orang. Kau ni hak dalam perang, kalau tidak ada perang pun dah belaka. So polan ni lah orang pergi masjid, nak pergi semayang jemaah. Memanglah nak buat benda boleh semayang jemaah. Parking tak tu kalau siapa orang nak lalu betul boleh jadi menyusah. Hanya Allah tu sebab tu Allah lah, hak tu Allah jadi. Jangan kita kata dah kita tak pergi kelebihan kan ni hari jemaah besar pahala. Tahu dah besar pahala, tapi janganlah siapa menyusah kau orang. Menyusah kau orang tu lah ke mana? Letak parking kereta kita tengah jalan, padahal banyak lagi tempat depan tu boleh lagi.
Pasal kita nak tubik awal cepat je lah, kita letak tengah jalan. Kalau masuk jalan lambat, sebab-sebab orang nak tubik tu, kita letak luar. Letak luar tu tak berhitung. Kalau letak luar molek tak apa, letak luar pun boleh juga. Tapi molek biar orang boleh lalu. Ni siapa orang menyumpah-nyumpah pun. Kalau kena hak kafir, dia kata ganggu ni perangai orang Islam. Kita kata biar susah, dia kafir, biar susah. Tak boleh lagu tu. Biar tahu ni masa kita jemaah dia tak boleh lalu sebab dia suruh mari kot ni. Kita kata tak boleh kata lagu tu. Tu jalan untuk semua orang, bukan untuk orang Islam saja. Orang kafir pun kena jaga juga. Jangan sampai dia jadi benci kepada Islam dengan sebab kita tu. Jadi kita duk kata dalam hadis raya, Nabi kata jangan berok tengah jalan. Berok tengah jalan saja. Ittaqul la'anain. Kamu kenalah jaga diri kamu daripada dua perkara yang menyebabkan jadi orang sumpah kamu. Nak sumpah ni tidak nanti berok tengah jalan, kecil tengah jalan. Parking tak tahu kali tengah jalan orang sumpah juga. Jadi kita tidak berdisiplin dengan sebab hadis, dengan sebab Quran. Disiplin tu kerana takut kena denda. Takut kena denda lah. Salah parking, tak masuk molek kau. Kau takut tu jaga tu, lebih tu. Sepatutnya orang Islam hak ni je. Nabi raya ada. Nabi raya ada. Tak payah hak tu, tak ada hukum tu, tak ada denda, tak ada gapo boleh jadi molek. Kalau pakai hak Nabi raya. Tapi tidak begitu, itulah manusia. Manusia Islam pun lagu tu juga. Nak mana? Mungkin ada kurang kelemahan. Lagu tu lah. Lepas tu riwayat daripada Anas, Nabi SAW kata berjalan malam lah. Berjalan malam. Kita kata berjalan malam susah. Penat mungkin. Tak. Kepada orang yang nak berjalan jauh ni molek malam. Malam sejuk, selesa. Terutama sampai sekarang ni ada dengan lampu-lampu apa cukup. Itu terpulang kepada kita lah. Kalau kita jenis silau, jenis mata penat tak boleh tengah malam, tak sah. Kepada hak boleh, hak boleh. Dia lebih selesa malam. Lepas tu malam orang tidur kan. Sedap. Hak tu dia kata sebab bumi ini dilipat pada waktu malam. Dilipat di mana cepat lah. Kita duduk sini ni, kalau lipat ni ni duduk sini, balik sini tempat kita nak pergi. Kalau lipat, kalau kita mari kot turun ni laut jauh. Kalau lipat siapa dah dekat. Ini bahasa kinayah. Dia bukan nak rayak lipat lagu tu tengah hari tak lipat dah. Nak rayak cepat siapa kalau berjalan malam. Biasanya mengikut kebiasaan. Sebab apa? Orang ngatuk malam-malam ni. Kalau tak ada kerja sungguh tak pergi jauh-jauh. Apa dia? Tidur lah. Jadi bila orang tidur, situlah kita sedap jalan apa di luar. Tak ada gangguan banyak. Kalau tengah hari pejabat pun buka tengah hari, kedai pun buka tengah hari, banyak benar sibuk. Susah. Jadi lambatlah perjalanan itu. Ni Nabi SAW suruh tengok masa. Kalau kita nak cepat, kena tengok masa. Masa dia tidak semesti malam. Kalau tengah hari masa orang keluar rehat, orang amal lah. Sesak juga jalan. Masa orang balik kerja pejabat, kalau sampai lon tempat kita, amal lah. Jadi kalau kita nak cepat supaya tidak terganggu dengan, kena tahu masa. Tidak mesti malam. Ikutlah masa mana. Kira-kiranya orang duduk senyap dalam pejabat, duduk kerja lah, ketika tu selesa. Kita kena tahu kita duduk tempat mana, nak buat gap. Nak buat gap. Dia sesuai dengan keadaan lah. Tidak terikat dengan malam. Ada kalanya kalau orang situ tu malam dia sibuk, kita cari tengah hari. Nak suruh cepat kan? Dia tidak khusus dengan malam saja ni jadi cepat perjalanan. Ada kalanya tengah hari pun boleh berlaku juga. Ini bergantung kepada keadaan. Apa yang disebut oleh Nabi SAW di sini hanya mengikut kebiasaan. Kebiasaannya manusia ni mana-mana pun malam dia tidur. Bila tidur tak ada kerja, pejabat ke apa tutup, kedai tutup, selesa lah jalan. Bila selesa cepat sampai lah kita. Sebab tu dia kata kalau jalan malam. Padahal malam tu banyak lagi benda-benda tak moleknya kan. Hak tak molek banyak juga malam tu. Tapi kita kena ambil mudarat dia kurang. Mudarat dia kurang. Munafaat dia lebih banyak. Hak mana?
Tak rasa kaedah tu. Lebih banyak. Kalau malam, kita pakai malam. Kalau siang, kita pakai siang. Gitu. Ini caranya Nabi SAW ajar kita dalam perjalanan. Kalau nak pergi pun sama juga. Itulah. Ini bab jihad ni jangan lupa tu. Ini bab tuan punya binatang ataupun kenderaan lebih berhak terhadap bahagian depan. Terhadap bahagian depannya. Jadi ini hadis riwayat Buraidah. Dia kata pernah satu kali tu Nabi jalan kaki. Yamshi itu maknanya jalan kaki. Tiba-tiba mari satu orang, dia ada hemar. Zaman itu hemar lah. Hemar ni dia bukan kenderaan lebih sangat pada masa tu pun. Kalau masa kita ni tak muter lah, muter. Jadi hemar ni bukan besar, bukan macam kuda. Kalau kuda tu besar, kaki kita tu tergantung gitu. Hemar ni dia kecil, rendah. Kalau orang tu jenis panjang tinggi sikit, meleret lah kaki tu, meleret. Kena tanah, sapu tanah lah kaki. Itu hemar ni. Tapi tempat kita payah nak tengok hemar, kena pergi ke zoo lah. Setengah-setengah negeri tu Paklan ni pun ada lagi hemar, Paklan dalam bandar pun ada. Hemar pasal apa? Negeri mundur. Negeri mundur ada. Orang tak makan dah. Dia hemar lah. Jadi dia pun dah tengok Rasulullah ni, kira-kiranya turun lah. Dia kata kepada Rasulullah, naik lah. Dia pun undur ke belakang, nak hormat kepada Rasulullah, nak suruh Rasulullah naik lah. Rasulullah kata, tak boleh, atas sebab kamu lebih berhak untuk duduk depan tu. Bahagian depan tu dia lebih molek sikit, bahagian depan tu. Tapi kalau kamu bui kat aku, Nabi SAW nak ajar lah ni, nak ajar. Kalau kenderaan bahagian mana, hak tu dia lebih berhak. Ini dia bergantung kepada uruf, bukan mesti hak depan tu. Kalau lon ni bos tu duduk di belakang, dia tidak duduk depan, kosong gitu debat dia. Jadi kita jangan naik di belakang, naik kereta dia tu. Sedap kita pergi, bukan duduk di belakang tempat dia. Tak boleh. Dia mengikut uruf, mengikut keadaan. Keadaan setempat tu lagu mana? Hak tepat, hak lebih, hak moleknya di mana? Di belakang ke depan? Tak mesti depan. Ada kalanya belakang. Misalnya kita kata bos sekarang ni, siapa-siapa lah orang besar, dia duduk di belakang, dia bukan duduk depan. Jadi kita kenapa? Jangan duduk di situ. Kalau boleh kita duduk di depan, situ tak ada apa, duduk depan tak ada jadi masalah, tak ada halangnya. Kecuali kalau tempat dia kata duduklah sini, tak apa. Dia kena hak, itu hak dia. Jadi hak ni siapa setara tu disuruh kita jaga. Hak siapa setara tu, kira-kiranya dalam kenderaan itu tempat yang paling baik lah, tempat yang paling selesa, itulah untuk tuan. Kalau hemar ni depan tu bahagian hak lebih selesa, bahagian hak depan. Jadi itu hak tuan dia. Tuan dia ada kelebihan dia sendiri. Jangan ingat tuan serupa je dengan orang lain. Tidak. Dalam Islam dia iktiraf hak seseorang, dia lebih berhak terhadap benda tu. Rumah ke, kenderaan ke, apa. Jangan kita kira dah bukan hak Allah belaka, dah bukan Islam dia serupa adik-adik belaka. Tak boleh buat lagu tu. Cuma tengok Nabi SAW. Dia ni Nabi, sahabat tu cukup memuliakan dia. Tapi dia nak ajar kita sebenarnya. Nak ajar kita, jangan buat mudah. Jangan kata dah lebih kak, mesti lebih, boleh tempat lebih. Tak boleh lagi. Di rumah orang, kita orang lain, orang luar, rumah dia kena tanya dia dulu. Gitu maksudnya sini. Dia nak ajar adab. Kecuali kalau kamu bagi kepada aku, Nabi kata. Sahabat pun kata, dia kamak kau
lagu lain. Jadi dah Nabi kata begitu, saya bagilah pada Rasulullah. Baru dia naik. Tidak kata payah basuh dah. Nak ajar cara tu. Dan biasa tak payah royak, tak apalah. Tapi sebab kita kata saat ni tidak semesti depan tu lebih. Kalau hema ni iyalah. Tapi kalau macam kereta sekarang ni, kita depan tu lebih, belakang. Jadi jangan kita nak naik kereta orang cepat-cepat pergi ikut suruh kita buka pintu. Naik duduk. Atau paha kita duduk. Tak boleh. Tuan dia ada. Kena tanya tuan dia. Sebab dia lebih berhak. Itu nak ajak adab. Bukan sekarang, bukan masalah kenderaan saja. Benda-benda lain pun begitu. Benda-benda lain pun begitu. Baru Nabi SAW naik. Dah kata begitu tu, barulah naik. Kalau tidak, dia tak naik. Tak naik. Itu cara Nabi SAW. Dia pasti kadang-kadang nampak macam payah basah lah. Macam payah basah. Tapi sebenarnya tidak. Dia nak ajar kita hak. Sampai begitu hak ni. Hak orang kita kena jaga. Sahabat-sahabat yang sudah biasa je, dia tahu macam Sayyidina Abu Bakar. Dia tahu Nabi, dia nak pergi hijrah dah. Nabi kata tunggu dulu. Jadi Nabi nak ke dia, kau tunggu. Tak apalah kalau lagu tu kan. Kena benar kau molek kalau lagu tu kan. Jadi dia cedar dulu lagi unta ni. Unta ni boleh makan cukup unta ni. Nak tunggu masa bila Nabi kata hijrah kak, hijrah lah. Bila siap semua tu, bila nak pergi tu, dia cedar. Nabi kata tak mesti, bayar boleh. Padahal tu body ya. Kalau tidak tak mesti. Maksudnya pada payah basah kadang-kadang tu kita nampak. Tapi betul juga dari satu segi, jangan terlalu terhutang budi dengan orang banyak sangat. Sebab susah. Sebab tu dia mengajak kita supaya berdikari. Jangan bergantung dengan orang. Kalau bergantung dengan orang susah. Jadi kadang-kadang tu nampak. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak serah apa. Dia tahu dah perangai Nabi, pesan Nabi. Kita kata dah nak mengetahui cara Islam, pergi Habsyah lah, bukan raja dia pun Islam tu. Ada pergi Madinah. Pergi Madinah. Dia pesan berdikari Nabi. Nak buat sendiri, bina sendiri, ikut susah pun. Dia pesan lagu tu. Dan kalau benda-benda kira-kiranya ni semua ni hak berlaku ni dengan kehendak Allah. Sayyidina Abu Bakar dia faham, tak apalah kalau dia terima, ambil lah walaupun menantu dia. Kalau kita kata kira gitu mu ada. Kita kena tahu orang dia, kalau lagu tu cara dia, ikutlah. Lepas tu bab kenderaan atau binatang yang dipotong urat ketingnya dalam peperangan. Hasil ni baru sebut perang. Hak tak ada semua tu, tak ada sebut perang. Tak ada sebut perang. Tapi tak ada sebut perang pun, dia kira mimbar bila aula lah. Kalau dalam keadaan biasa pun tak boleh kena jaga, dalam keadaan perang lebih lagi kena berdisiplin. Situ dia nak ayat. Kesimpulan kepada semua tu lah. Kalau dalam keadaan perang, lagilah kena jaga. Kalau kita ni tentera, lagilah kena berdisiplin. Dalam keadaan biasa ni orang Islam kena ada disiplin dia. Baru jadi hijau. Kalau tidak, tak ada disiplin, tak ada hijau. Habis hayat gitu ya. Lepas tu dengan sanadnya Imam Abu Daud, atau dia cerita apalah. Dia kata ayah susuan dia ikut sertalah dalam peperangan tu, peperangan Mu'tah. Mu'tah ni dalam Jordan. Dulu dia kira Syam belakang. Ni Syam tu Syria. Jordan tu lain pula, Palestin tu lain pula, Lebanon tu lain pula. Zaman itu semua tu Syam belakang. Israel, Lebanon, Jordan, Palestin, semua Syam belakang, wilayah Syam belakang. Jadi peperangan. Tapi kalau ni setelah dibahagi-bahagi negeri itu, ni Mu'tah ni duduk dalam Jordan,
dalam Jordan. Perang Mu'tah. Kata ayah dia tu, dia kata saya pasal benda ni benda peristiwa yang ingat lama. Ada setengah-setengah benda tu kita tak ingat. Kalau tanya minggu lepas makan ke dia, lauk ke dia? Kalau lauk biasa-biasa tak ingat dia. Kecuali lauk pelik sangat. No, baru ingat. Hak pelik, hak ingat je. Kalau tidak tak ingat. Saya tak ingat manusia molek juga tu, hebat tak ingat tu, lupa tu. Bersih. Kalau banyak ingat benda remeh-temeh pun ingat. Jadi gila boleh jadi manusia. Dah tak ingat kau dia makan. Ikan kau dia, ikan kau apa tak ingat. Sebab biasa. Tapi kalau ikan tu katakanlah pelik, tak ada jumpa, orang tu bagi hadiah kita. Ingat. Kalau pada ikannya makanan juga, ataupun teruk sangat makanan tu teruk, boleh jadi ingat juga. Kalau hak biasa-biasa ni tak ingat, kita pergi berapa kali hak sama tu, bilik nak buat apa, kita duduk hotel kita tak ingat, nak ingat apa dia hak tu. No. Kalau orang tu besok dah duduk di hotel, dia tak ingat dah bilik nak buat apa dia duduk. Tapi mungkin kalau orang sepanjang hayat dia jadi sekali lagi dia ingat tu, dia ingat bilik nak buat sikit-sikit dia. Cuba kalau orang pergi sama tak ingat, tak cara dah hak tu. Gitulah benda tu. Jadi hak ni peristiwa yang menyebabkan dia tu jadi teringat lama, tak lupa. Sehingga beberapa lama tu dia kata macam duk nampak lagi, kata dia. Aku macam nampak lagi, duk tengok Jaafar bila dia melompat meninggalkan kuda dia. Daripada atas kuda tu dia lompat turun. Dia lompat tu, dia pun tetap keting kuda dia tu. Sebab apa dia buat gitu? Sebab kira-kiranya kalau dia tidak buat gitu, kuda dia tu akan diguna oleh musuh. Guna oleh musuh, pergi pukul lah, pergi serang pula lah orang Islam, sahabat-sahabat yang lain. Dia tak sibuk peluang tu kepada orang kafir. Jadi dia kerak kata dia tak boleh pergi dah. Dia tak akan boleh patah balik dah. Dia akan mati dah kira-kiranya. Inilah jadi tubik hukum macam-macam tu. Kalau dalam keadaan kira-kiranya kita mati, boleh ke tidak? Kita membinasakan senjata kita ke, binatang kita, kenderaan kita ke, atau kita sendiri ke? Lagu mana? Situ banyaklah pendapatnya, khilaf ulama, pandangan ulama banyak di situ. Di sini kalau dia kira dia tidak boleh selamat dah. Kalau dia duduk atas kuda tu pun tak selamat. Jadi jalan paling selamat dia lompat tu. Tapi kuda tu jangan boleh ke tangan musuh. Kalau boleh ke tangan musuh, jadi satu kelebihan boleh ke dia. Dia akan guna pula untuk pergi serang orang Islam. Jadi dia yakin begitu kira-kiranya, dia yakin begitu. Jadi dia tetap. Lepas tu dia perang dengan tidak berkuda lah. Perang. Bila siapa mati? Jaafar bin Abi Talib. Ini Jaafar dia sebut. Jaafar bin Abi Talib. Siapa mati? Tapi Abu Daud kata hadis ni tak kuat. Mana dhaif hadis ni? Anda tengok dalam beberapa kitab lah, pening pala belakang ulama-ulama. Itulah kadang-kadang Tuhan tunjuk kita, alhamdulillah dah. Lagu tu lah ulama-ulama ni. Ada orang ni, saya tak fikir dia buat apa yang jadi dhaif ni. Buat apa yang jadi dhaif? Orang hak terima Ibnu Ishaq tu dia susah. Terutama kata dia kalau Ibnu Ishaq tu riwayat dengan tahdits, jadi kuat riwayat dia. Riwayat Ibnu Ishaq ni kita boleh pertikaikan, kita tak boleh pakai kalau dia riwayat secara an-anah, sebab dia mudallis. Ni mengikut ulama hadis yang tengok sana. Cuba tengok ni, Muhammad bin Salamah meriwayatkan daripada Muhammad bin Ishaq. Ibnu Ishaq kan? Ibnu Ishaq. Orang hak kata Ibnu Ishaq ni okey, hak lain perawi-perawi lain okey belaka. Mana dia kata yang jadi Imam Abu Daud dia kata jadi dhaif hadis ni? Boleh jadi ada setengah tu kata ni ayah susu dia tu tidak diketahui apa namanya, jadi majhul, perawi tu majhul. Bila majhul jadi dhaif lah.
Hak lain mari kata dia dah tak boleh lagu tu. Sebab apa? Ayah susu dia ni, ayah susuan dia ni, walaupun tidak diketahui nama dia, tapi jelas dia tu sahabat. Sebab dia pergi perang sekali tu. Dia tengok Ja'far tu. Itu ayah susu dia. Ayah susu dia tu daripada salah seorang daripada Bani Murrah bin Auf. Jadi mana sahabat? Kalau sahabat ni kalau tak tahu pun tak apa. Setengah-setengah tu kata, tak mesti kalau dia tengok Ja'far bin Abi Talib ketika perang Mu'tah tu, mana dia pun sahabat. Tak mesti. Tapi itulah makna bahar tu. Tapi dia ni ayah susu pada Abdullah bin Zubair. Kalau ayah susu, dia ni puak-puak Bani Murrah bin Auf. Ni kira-kira duduk sekitar Madinah tu je. Takkan tidak sahabat. Walaupun kamu boleh kata ada kemungkinan dia tu tidak sahabat. Ayah susu ni maksudnya lagu mana? Bini dia tu lah beri susunya kepada Abdullah ni. Beri susu. Itu orang panggil ayah susu. Bukan ayah tu sendiri beri susu. Tak ada lagu tu. Bini dia tu beri susu. Jadi ayah susu. Jadi ada kemungkinan. Tapi kebanyakan kata tak. Ini memang sahabat. Jadi tak sebut nama dia pun tak apa. Lepas tu apa ya Imam Abu Daud kata dhaif ni? Laisa bil qawi. Tak kuat dia apa. Setengah tu kata sebab ada Ibnu Ishaq lah. Hak nu pula kata tak semestinya riwayat Ibnu Ishaq ni dhaif belaka dia kata. Hak ulama tak terima tu kalau dia riwayat secara an-anah. Sebab dia mudallis. Jadi sini kita tengok. Muhammad bin Salamah itu riwayat secara an-anah. Daripada Muhammad bin Ishaq. Ibnu Ishaq tidak kata an. Dia tidak kata an Ibnu Abbad, tapi dia kata haddathani Ibnu Abbad. Bila dia riwayat secara tahdits, jadi hak kurang dia tu jadi hilang. Maka sekurang-kurangnya hadis ni jadi hasan. Apa ya Imam Abu Daud kata dhaif itu apa? Pening. Albani pun pening. Dia kata kita tak nampak kata dia. Apa? Sebab dia Albani dia pegang riwayat Ibnu Ishaq ni hasan. Sepatutnya hasan lah apa? Dhaif ni tidak kuat ni tidak hasan. Dhaif lah. Tapi kepada orang yang kata Ibnu Ishaq tu yang dhaif je walaupun dia riwayat secara tahdits selesai dia memang boleh. Imam Abu Daud pun kata dhaif. Dhaif sebab apa? Sebab tu. Tapi orang hak tak terima tu susah dia. Sini. Susah. Pada anda nampak dia sebutlah dalam kitab-kitab tu Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Hebatlah ulama hadis juga. Dia pun tak nampak apa. Dalam beberapa syarah Abu Daud tak ada sebut, tak nampak. Tapi ada satu kitab tu syarah dalam bahasa Urdu. Dia sebut bahawa ada kalanya Imam Abu Daud, begitu juga imam-imam lain, dia hukum dhaif tu bukan hukum dhaif atas sanad. Hukum dhaif atas hukum kandungnya dia. Sebab apa bercanggah dengan pendapat jumhur? Isyarat di sini ada sebut ni kalau dalam kitab ni dia kata ni mana ada dalam kitab ni muka surat 72. Qultu lam aqif ala illatin fil hadith taqtadi dha'fahu ghaira anna fihi Ibnu Ishaq. Kita tak tahu sebab hadis ni kalau nak kata dhaif, supaya Imam Abu Daud kata cuma ada Ibnu Ishaq sini dia kata. Tu je paling tinggi kalau nak nampak. Ibnu Ishaq ni mukhtalafun fi, khilaf ulama. Ada yang kata boleh terima, ada yang kata tak boleh, khilaf. Wallahu alam kata dia. Apakah maksud Imam Abu Daud ni kata ni hadis ni dhaif? Apa illah dia? Adapun dalam setengah-setengah nuskha Abu Daud, Imam Abu Daud ada kata gini, ada tambahan. Wa qad jaa fihi nahyun kathir an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali larangan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatan seperti ini. Perbuatan ke mana? Kita membinasakan kenderaan kita sendiri, binatang kita, macam yang dilakukan oleh Ja'far itu. Dari segi hukum tu tidak dipersetujui oleh sahabat, sekian ramai sahabat larang.
Tiba-tiba ni nampak boleh. Sahabat-sahabat sekian ramai lagi larang buat lagu tu, benda sebab benda tidak pasti tu. Sebab berapa banyak ada kes-kes lain dalam riwayat yang lebih sahih, dia sebut kuda yang macam ni kemudiannya boleh kau orang kafir, betul. Lepas tu dia bertukar tangan pula, boleh kau orang Islam pun. Kan? Mana tidak pasti lagi boleh kepada orang kafir dan merugikan orang Islam. Dalam beberapa kes, dalam peristiwa lain, dalam peperangan lain ada berlaku kuda tu orang Islam, lepas tu boleh kau orang kafir, lepas tu orang kafir tu kena bunuh, boleh kau orang Islam pun. Kalau lagu tu tidak kau rugi. Sebab itu dia tak, dari segi tu tak boleh terima. Dhaif tu dari segi kandungan dia tu. Dari segi kandungan dia tu boleh jadilah begitu, boleh jadi begitu. Sebab tu Imam Bukhari, dalam Bukhari dia buat tajuk bab man lam yara kasras silah wa aqrad dawa. Ini bab orang yang berpendapat tidak boleh patahkan pedang dan tidak boleh membunuh binatang kenderaan hak dalam perang tu, tak boleh. Sebab kita tidak tahu lagi, tak pasti lagi yang kita patah tu apa tujuannya. Kita binasakan diri kita ke, atau kita binasakan binatang kita, pasti ke boleh kepada orang kafir? Tak pasti. Bila tak pasti tak boleh. Kalau pasti benar setara mana? Tak jelas. Sebab tu dia kata oleh kerana bercanggah dengan hadis lain, dan benda ni ada dalam nuskah Abu Daud yang lain, iaitu waqad jaa fihi nahyun kathir an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna hadis ini bercanggah dengan hadis yang lain. Hadis lain larang, tiba-tiba ni pelik lah, syak lah, macam ganjil. Dia tengok dari sudut tu, dari sudut sanad boleh kira dah ni hak pakai Ibnu Ishaq lah. Tapi dalam kitab kita pakai, dia tak ada tambahan dalam nuskah lain. Baik kalau tak ada, lagu mana? Kita kata mudahnya Ibnu Ishaq tu, kalau dia riwayat secara tahdis pun kepada Imam Ali, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, nak mana-mana tak terima. Dia tak pakai semacam. Bukan riwayat secara an-anah saja Ibnu Ishaq tak boleh terima. Kalau dia riwayat secara tahdis pun tak boleh terima. Itu perkara. Yang kedua ni anak nampak, alhamdulillah. Tu habui. Tengok dari kita ada. Hak ni hak kita nampak, alhamdulillah. Syukur banyak-banyak. Tu habui. Lagu mana? Sebab dia bercanggah dengan cerita yang sebenar. Dalam riwayat yang lain ni, 2-3 orang sahabat ni, Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah, 3 orang ni pegadai kau. Lepas seorang mati, akhir sekali bendera tu dipegang oleh Khalid bin Al-Walid, baru menang, baru kalah orang kafir dalam perang tu. Ceritanya bila Ja'far tu pegang, dalam riwayat yang lain disebutkan tangan dia ni kena kerat dah. Dia duduk atas kuda tu, dia pegang, musuh mari tetap putus tangan dia. Lepas tu dia pegang tangan kiri, pegang tu pasal bendera tak boleh jatuh dalam perang ni. Itu mana-mana perang, pelaku tu dia jaga tu. Lepas tu perang lagi putus pula alih ni. Bila putus tu dia dakat pegang semacam, akhir sekali dia kena tinggal, jatuh, mati. Dan Ja'far ini kan dalam hadis sahih dalam Bukhari, dalam mana dia sebut Ja'far At-Tayyar. Nabi tengok dia duduk terbang dalam syurga. Buat apa terbang? Terbang ni tangan. Tangan dia putus. Sebagai balasannya, ganjarannya tu habui, dia tu ada sayap. Maksud ada sayap lagu tu comel kau duduk. Orang lain ada tangan, kita ada sayap. Loh, comel kau. Bukan masalah tu. Ini semua simbolik. Nak ayatnya dia bebas, nak pergi mana-mana, seperti burung tu kan, bebas, ikut terbang nak pergi mana-mana. Jadi tunjuk kepada Nabi gitu. Kenapa tunjuk gitu? Dia ada sayap, dia boleh terbang. Sebab tangan dia putus dah putus, nak pergi tetap lagu mana? Dah putus, dia nak lapak turun, nak tetap keting, orang keting kuda dia lagu mana? Dah tangan dia tak ada dah. Hak tu Ibnu Ishaq boleh jawabnya. Tapi ramai orang dia tak nampak tu. Dia nak kerak lagu mana? Bila? Kalau mengikut cerita ni, lepas pada tu dia perang kena mati, kena bunuh. Tak ada cerita pun bila tangan dia putus.
Ini bercanggah. Sebab itulah ada kalanya ulama hadis ni dia nilai sesuatu hadis dhaif ke berlaku mana pun atas dasar kandungnya dia, bukan sanad. Ni kebetulan lah ada Ibn Ishaq. Kalau tak ada Ibn Ishaq, okey berlaku sadar. Kadang-kadang ulama hadis kata dhaif, apa? Dia ada lah tu. Dia pandai dari sudut lain, bercanggah dengan riwayat lain hak lebih sahih, hak lebih kuat. Jadi kita tak boleh pakai hak tu. Kita boleh hukum sebagai dhaif juga. Tidak semestinya dhaif ni kadang perawi dia tu dhaif saja. Jadi Imam Abu Daud ni siapa? Tokoh hadis ni. Dia reti tengok, menilai, canggah dengan hak ni. Dari sudut tu alhamdulillah nampak, mudah-mudahan betul lah. Wallahu a'lam. Sekatu lagi malam ni wallahu a'lam.